أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah, surah yang baru saya bacakan sebentar tadi merupakan surah Quraisy. Ya, surah Quraisy, di mana surah ini terdapat 4 ayat dalam surah ini, dan surah ini merupakan surah Makkiyah, yang di mana diturunkan di Mekah. Ada sebahagian ulama berpendapat surah ini diturunkan di Madinah, namun muktamadnya ialah surah ini diturunkan di Mekah. Kemudian terus pada kita membicarakan tentang penurunan surah Quraisy ini, apakah di sebalik kisah ataupun sejarah penurunan surah Quraisy ini. Yang pertama ialah surah Quraisy ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kaum Quraisy ini tentang pelbagai nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Dan surah Quraisy ini sebenarnya dia bersangkut paut rapat dengan surah sebelum ini, iaitu surah Al-Fil, di mana surah Al-Fil membahaskan tentang tentera bergajah Abraha yang mereka ingin datang menceroboh Kaabah untuk meruntuhkan Kaabah, dan secara tidak langsung mereka akan memerangi kaum Quraisy yang berada di situ. Jadi di antara nikmat yang terbesar yang Allah SWT berikan kepada kaum Quraisy ini, di mana pertolongan Allah Subhanahu wa taala sebelum datangnya tentera Abraha ini menuju ke Mekah, Allah SWT menghantarkan burung-burung ababil yang mereka membawa batu-batu dari api neraka dan memusnahkan tentera bergajah ini. Kemudian itu yang pertama. Kemudian yang kedua, penurunan di sebalik penurunan surah Quraisy ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada kaum Quraisy nikmat keamanan itu. Apabila mereka dah selamat kan, Allah SWT menurunkan pertolongan, kemudian mereka mendapat nikmat keamanan dan juga kestabilan, di mana kaum Quraisy ini biasanya mereka berdagang. Mereka akan keluar daripada negara Arab itu, daripada tanah Mekah, dan mereka akan berdagang, bisnes. Okay? Mereka akan sering akan keluar berdagang ke negeri Yaman dan juga Syam. Kemudian disebabkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala ini, mereka dapatlah menjalani kehidupan mereka seperti biasa, aman, dan kondisi ekonomi mereka stabil disebabkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala ini. Kemudian surah Quraisy ini juga surah yang istimewa, di mana surah Quraisy ini adalah di antara satu surah yang Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan menceritakan kepada kita semua tentang satu kaum. Pada surah yang lain, pada kaum-kaum yang lain tidak ada, tetapi khusus kepada kaum Quraisy ini Allah SWT menceritakan tentang perihal mereka pada dalam satu surah ini. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada ayat yang pertama surah Quraisy, ba'da a'udzubillahi minasyaitonirrajim, li'ilafi Quraisy. Maksudnya telah menjadi kebiasaan bagi kaum Quraisy ini. Apakah maksud kebiasaan ini? Kebiasaan orang Quraisy ini, mereka pada musim-musim sejuk dan panas, mereka akan keluar daripada tanah Arab Mekah dan mereka akan berdagang, bisnes. Jadi disebutkan di sini itulah kebiasaan orang Quraisy. Dan surah ini Allah SWT, macam saya katakan tadi, menceritakan tentang perihal orang Quraisy ini.
dan juga nikmat yang telah mereka dapat, yang Allah SWT kurniakan kepada mereka. Dan orang Quraisy ini seperti mana yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW, mereka diberikan keistimewaan. Di antara hadis Nabi SAW, Nabi SAW menyebutkan anni fihim, aku ni dari kalangan mereka. Yang kedua ialah perihal yang istimewa tentang orang-orang Quraisy ni, mereka telah diberikan pertolongan yang besar dari Allah Subhanahu Wa Taala, selamat daripada attack tentera Abraha. Allah SWT menyelamatkan mereka. Dan ketiga ialah mereka lah hanya satu-satunya kaum yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam Al-Quran dalam satu surah. Ada juga kaum-kaum yang lain Allah SWT sebutkan, tetapi tidak khusus pada satu surah. Namun kaum Quraisy ini Allah SWT menyebutkan mereka khusus pada satu surah yang bernama Suratul Quraisy, menceritakan tentang perihal mereka. Jadi dimaksud di sini li'ila fi Quraisy, menjadi satu kebiasaan bagi orang-orang Quraisy ini. Apakah dia? Tentang kebiasaan mereka yang mereka akan bila tiba musim sejuk dan juga musim panas, mereka akan keluar untuk merantau perdagangan. Itu juga salah satu nikmat yang Allah SWT berikan kepada mereka. Mereka merasakan aman. Sebab orang Quraisy ni bila berada di Mekah, mereka mendapat, orang kata tu, syaraf, satu highly respected, because mereka ada dekat Mekah tu. Mereka, orang kata tu, sahib lah, orang kata tu tempat pemilik tanah haram tu, adanya Kaabah. Ada juga banyak orang-orang yang datang ke haram untuk urusan perniagaan. Jadi banyak sangat nikmat yang Allah SWT berikan kepada mereka. Jadi ayat yang pertama, li'ila fi Quraisy, telah menjadi kebiasaan bagi orang-orang Quraisy. Ayat pertama menceritakan tentang kebiasaan perihal mereka selama mereka berada di tanah haram, dan juga perihal mereka yang mereka seringkali keluar untuk urusan perdagangan. Baik, ayat yang kedua, ila fihim rihlatash syita'i was-sayf, dan telah menjadi kebiasaan bagi kaum Quraisy ini, mereka akan merantau, berdagang dengan cara merantau ke negara-negara lain pada musim sejuk dan juga musim panas. Jadi inilah kebiasaan orang-orang Quraisy, dan di antara nikmat juga yang Allah SWT berikan kepada mereka. Mereka ini apabila mereka dalam perjalanan ke mana-mana sahaja, mereka tidak akan diserang, ataupun tidak akan kafilah-kafilah yang lain tidak akan berani mengganggu mereka, kerana mereka ni pada ketika zaman dahulu tu, mereka ni orang katakan higher authority. Sebab mereka ni mereka asal daripada tanah haram kan, Kaabah ada di situ. Jadi orang-orang Arab semua memberikan mereka yang respect yang sangat kepada mereka. Jadi mereka bila keluar tu, mereka dalam keadaan aman. Jadi di antara tempat yang mereka sering pergi untuk for their business travel ialah dua negara ni. Yang pertama ialah Yaman, dan kedua ialah Syam, atau sekarang dipanggil Syria. Ada sebahagian riwayat kata saking mereka sukanya mereka pergi berdagang pergi kepada kedua negara ini, mereka sampai membuatkan satu puisi tentang negara Yaman dan juga bumi Syam. Jadi mereka, orang-orang Quraisy ini, mereka pergi ke Yaman pada musim sejuk. Pada musim sejuk mereka akan ke Yaman, sebab ketika itu Yaman agak panas, jadi mereka akan ke Yaman. Pada musim panas pula mereka akan ke Syria, ke Syam, bumi Syam, kerana waktu ketika itu bumi Syam itu agak panas. Jadi ini semua nikmat, mereka boleh pilih kan, boleh pilih sama ada nak ke bumi Yaman, bumi Syria dengan aman. Itu dia punya keyword kat sini is dengan aman. Because dulu ni orang-orang Arab ni, mereka ada je menjadi satu kebiasaan, along the way tu, dalam mereka tengah travel tu, ada saja perompak-perompak jalanan. Jadi orang-orang Quraisy ni, mereka seorang kaum yang hebat. Jadi mereka terselamat. Ni semua antara nikmat yang Allah SWT berikan kepada mereka, yang mereka ketika itu tidak melihat, tapi nikmat yang Allah SWT berikan kepada mereka. Dan kemudian ila fihim rihlatash syita'i was-sayf, pada musim dingin dan musim panas. Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan musim sejuk dahulu, dan kemudian baru musim panas. Kalau kita dapat lihat boleh saja musim panas itu dahulu, kemudian musim sejuk. Tetapi di sini asyita dahulu, kemudian saif. Syita ni dingin, saif ni
panas. Jadi kebiasaannya bila musim sejuk ni, musim dingin ni, kebiasaannya tanam-tanaman atau tumbuh-tumbuhan kering gontang. Tetapi kaum Quraisy ini masih mendapat nikmat. Kerana diorang punya business ni goes very well. Mereka masih dapat, orang kata tu, keuntungan. Jadi diorang punya, boleh katakan diorang punya rezeki ni terjamin. Manakala pula kalau musim panas ni, biasanya dulu zaman dahulu ni, orang-orang Arab ni panggil zaman yang bahaya. Kenapa? Sebab biasanya orang perompak-perompak Arab ni mereka akan keluar. Mereka akan tunggu ada mana-mana kaum ataupun grup yang sedang merantau, travel negara ke negara, mereka akan merompak. Jadi itulah keutamaan, orang kata tu, musim sejuk daripada musim panas. Ada dia punya pros and cons lah. Jadi itulah sedikit sebanyak terjemahan daripada ayat yang kedua. Ila fihim rihlatash syita'i was-sayf. Allah SWT menerangkan bagaimana perjalanan orang Quraisy tu pada musim sejuk dan musim panas. Dan pada musim sejuk walaupun dan musim panas, mereka tetap juga mendapat manfaat, nikmat yang Allah SWT berikan kepada kaum Quraisy ini. Para pendengar, Allah SWT meneruskan firman Allah SWT pada surah Quraisy ayat yang ketiga, فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. Allah SWT mengingatkan kepada kaum Quraisy ini, telah banyak sangat nikmat yang aku berikan kepada kamu, kepada kalian, maka haruslah kamu menyembah aku, Tuhan Kaabah, Rabb hadzal bait, Tuhan kepada rumah ini, yakni Kaabah. Jadi para pendengar, tugasan kita sebagai seorang insan atau makhluk di muka bumi Allah ini, selain daripada kita menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena senantiasa berada sifat rendah diri, memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti kita dapat lihat surah Quraisy tadi, Allah Taala memberikan banyak sangat nikmat kepada kaum Quraisy. Begitu juga dengan kita, tuan-tuan. Banyak sangat nikmat yang Allah Taala berikan kepada kita. Kita harus bersyukur. Kita berada di negara Singapura yang aman sentosa. Seperti mana kita boleh relate juga dengan surah Quraisy, mereka diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ekonomi yang stabil. Ini juga kita boleh relate dengan surah Quraisy, di mana Allah SWT berikan mereka ekonomi yang stabil. Perdagangan mereka semua maju, semua bisnes mereka baik. Begitu juga dengan kita. Dan Alhamdulillah kita mendapatkan, semua kita puratanya mendapat gaji ataupun pekerjaan yang baik. Itu juga satu nikmat yang besar yang Allah Subhanahu Taala berikan kepada kita, yang harus kita syukuri. Kemudian para pendengar, harus kita senantiasa mengingatkan kepada diri kita ialah tentang nikmat. Nikmat ini adalah satu anugerah yang Allah Subhanahu Taala berikan kepada kita. Kadang-kadang nikmat tu kita nampak, dan kadang-kadang nikmat tu kita tidak sedari, tetapi Allah Subhanahu berikan kepada kita. Para pendengar, ada dua jenis insan di muka bumi ini. Satunya, Allah SWT memberikan pelbagai nikmat kepadanya, lalu beliau mensyukuri. Beliau mengembalikan kepada Allah Subhanahu Taala. Apa saja nikmat, beliau akan mensyukuri dan kembalikan kepada Allah Subhanahu Taala. Beliau akan menginfakkan sebagai hartanya, beliau akan menolong orang-orang yang susah dan sebagainya. Dan kedua pula, ada satu jenis insan yang di mana Allah SWT memberikan banyak nikmat, tetapi dia jarang-jarang mensyukuri nikmat Allah SWT. Ada pula sedihnya apabila mereka berkata, aku tak semayang, aku tak solat, aku tak puasa, aku tak zakat, tapi aku dapat semua apa yang aku nak dalam dunia, aku dapat kekayaan, kemewahan, family yang baik. Tapi musibah yang terbesar ada pada diri ini ialah apa dia, tuan-tuan? Ialah dengan nikmat yang Allah SWT berikan ini, beliau ini terus lalai dan beliau ini merasa bangga diri, lupa diri, dan tidak mengembalikan nikmat ini, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini merupakan istidraj. Para pendengar, Allah Subhanahu Wa Taala mengakhiri surah Al-Quraisy dengan firman-Nya, allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Dia, yakni Allah Subhanahu Wa Taala, yang memberikan makanan untuk menghindari mereka daripada kelaparan dan memberikan mereka keamanan daripada mereka merasakan ketakutan. Di kesimpulan dari surah Quraisy ini, para pendengar, kita dapat lihat betapa banyak sangat nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang diberikan kepada kaum Quraisy. Yang pertama, kita dapat lihat keamanan. Mereka berada di Kaabah sana, mereka mendapat keamanan di situ. Yang kedua ialah keselamatan daripada ancaman tentera bergajah yang ingin menyerang Kaabah, meruntuhkan Kaabah dan secara tidak langsung memerangi mereka. Jadi mereka mendapat pertolongan daripada Allah. Itu adalah salah satu nikmat yang besar yang mereka mendapat. Dan ketiga ialah nikmat kestabilan ekonomi. Jadi semua nikmat ni kita boleh relate dengan kita pada hari ini, di mana banyak sangat nikmat yang kita dapat
dalam kehidupan kita pada hari ini. Tuan-tuan, kita dapat lihat pada zaman ini berapa ramaikah di kalangan kita ni ada yang mendongak ke langit, berasa berbangga diri, bermegah dengan mereka, apa yang mereka ada. Sedangkan sampai satu tahap ni musibah melanda mereka ataupun problem, mereka merasakan mereka boleh settle sendiri, tanpa manusia. Kadang-kadang lupa nak kembalikan kepada Allah. Dan pernah tak para pendengar, kita mempunyai satu masalah dan kita cari kawan ataupun saudara kita dan kita luahkan kepada mereka, dan pada satu masa tu mereka tinggalkan kita. Jadi seharusnya perkara yang utama tu kita kembalikan segala masalah, segala apa-apa yang kita ada, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ada strong connection dengan Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun dalam keadaan kita lalai. Bila kita balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala akan menerima kita. Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan, orang kata tu, membuang kita ataupun tidak menerima kita. Allah Taala senantiasa ada untuk kita. Dan firman Allah SWT, wa ufawwidu amri ila Allah, aku serahkan segala urusanku hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita fikir bagaimana seorang insan itu, dia berasa mengharap sangat kepada insan yang lain, sedangkan insan yang lain tu dia mengharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi faktor utama di sini, kita harus kembali segala sesuatu yang ada pada kita, problem yang kita ada, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sini semoga kita dapat mengambil istifadah, banyak sangat istifadah yang kita dapat tentang nikmat, tentang syukur, tentang kena sentiasa kita beringat bahawa diri kita ini manusia, yang pemberinya semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya-Allah sekadar di sini, insya-Allah semoga bermanfaat. Semoga kita semua dijadikan daripada orang-orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang tidak lupa diri, yang senantiasa orang kata tu bersemangat untuk menjadi yang lebih baik, insya-Allah. Dan insya-Allah semoga kita semua tergolong daripada mereka-mereka yang mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tutup dengan tasbih kafarah dengan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.